guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel Panas sahabat semua. Hari ini sekali lagi Raya ya, MP daripada kerajaan membuat sidang media ya. Ya, apabila ini berkenaan dengan kenyataan hadir yang kita lihat seperti memperlekehkan dan juga mencabar ya apa yang dinyatakan oleh yang di Pertuan Agong. Dan apa yang kita mahu hari ini, mereka seakan-akan mahu lagi untuk menebuk atap kerajaan yang sedia ada. Sedangkan yang di Pertuan Agong sendiri telah pun menyatakan dan berharap supaya kerajaan yang ada hari ini kekal untuk 5 tahun yang mendatang ini. Tetapi mengejutkan kerana saban hari, setiap hari geng-geng sapu bersih, lebay-lebay ini ya setiap hari ya mahukan kerajaan ini tumbang, cuba untuk menebuk atap. Ada yang mengatakan selepas PRN ini kerajaan akan bertukar dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita ikuti dalam sidang media apakah yang dikatakan oleh YB MP Raya ini ya berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita dengar sendiri ya sidang media ini. Lim Hui Ying, Pengarah Pilihan Raya Negeri Pulau Pinang dan calon-calon daripada Tanjung Bunga, daripada Pulau Tikus, Saudara Joshua, Saudari Lim Siu Kim daripada Sungai Pinang, Saudara E.T. Ong daripada kawasan Batu Lancang dan Saudari Connie daripada Sri Lima. Maaf, saya pun sudah hanya 4 hari tinggal tapi kita penat berkempen. Saya telah, dan kepada semua yang hadir, kepada Saudara Habinda, Saudara Kali, ahli majlis, hari ini kita mengadakan satu sidang akhbar kerana sebelum saya memulakan sidang akhbar ini, saya akan mainkan satu video untuk tontonan awam, dan selepas itu saya akan mulakan dengan sidang akhbar saya. Minta maaf. Ya, maafkan. Ya, maaf. Ya, betul. Ini adalah titah tuanku semasa upacara perasmian Parlimen tahun ini. Expresses hope for the current government to remain until the end of its term. During his royal address for the first meeting of the second term of the 15th Parliament sitting, Al-Sultan Abdullah for the first time shared his personal experience facing 4 different governments since his appointment as Agong. Setelah selesai pilihan raya umum ke-15, buat pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Malaysia, negara berhadapan dengan situasi parlimen tergantung, maka sekali lagi amanah berat untuk memilih dan melantik seorang Perdana Menteri terpaksa digalas oleh peta. Dalam situasi pasca pilihan raya umum ke-15 yang lalu, bila mana tiada parti politik atau gabungan dominan yang telah memperoleh majoriti mudah, Lembaga Persekutuan menuntut peta untuk melantik seorang Perdana Menteri dari kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada hemat peta telah memperoleh kepercayaan majoriti Dewan Rakyat. Bagi mencapai hasrat tersebut, peta telah membuka seluas-luasnya ruang pada ahli-ahli yang berhormat untuk bermuafakat mencari kesepakatan atas prinsip perpaduan demi untuk masa hadapan negara. Setelah mengambil pendekatan yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan pada 24 November 2022, PT telah berkenan untuk melantik Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Secara ikhlas, PT berharap Perdana Menteri yang ke-10 ini adalah yang terakhir buat PT. Sebelum PT berangkat pulang ke negeri Pahang Darul Mahmud, pada pengamatan PT secara peribadi,
Jika episod yang membawa kepada peletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 tidak berlaku, nescaya entire kemula politik yang berlarutan sehingga kepada pilihan raya umum ke-15 juga akan dapat dielakkan. Lebih penting lagi, kemula politik yang membelenggu negara hampir 4 tahun lamanya boleh dielakkan jika sekiranya semua ahli-ahli yang berhormat dan para ahli politik negara bersedia untuk mengenepikan perbezaan, bersatu padu semata-mata atas dasar. Saya akan merujuk kepada berita ini dengan dalam titah tuanku telah berkata, Agong expresses wish for current government to stay until the end of the term, iaitu supaya kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kekal untuk 5 tahun. Perkara itu telah dinyatakan oleh tuanku semasa bertitah dalam upacara perasmian hari pertama persidangan Parlimen tahun ini. Kalau kita lihat kepada satu berita yang telah disiarkan dalam utusan Malaysia kemarin, Hadi Awang semasa berkempen di Sendayan Negeri Sembilan telah berkata bahawa sekiranya Perikatan Nasional menang besar-besaran di Terengganu, di Kelantan, di Kedah, di Negeri Sembilan, Pulau Pinang dan juga Kedah, di Selangor, maka ada kemungkinan kerajaan persekutuan akan bertukar. Maksudnya dalam erti kata lain, ada rancangan untuk menumbangkan kerajaan ini. Saya baca perkataan-perkataan khusus yang telah digunakan oleh beliau, semua telah pun saya edarkan. Beliau berkata pilihan raya negeri 6 negeri ini sangat penting untuk memenangkan PN. Perlu menang besar. InsyaAllah kita menang sepenuhnya di Kedah, Kelantan dan Terengganu. Kita mahu menang juga di Pulau Pinang, Selangor Negeri Sembilan. Kalau menang, ini akan berlaku perubahan di kerajaan pusat, maknanya maka kewajipan mengundi sangat besar. Saya telah membuat satu laporan polis, satu lagi laporan polis tadi di IPD Timur Laut, di mana saya telah meminta supaya pihak polis membuka kertas siasatan di bawah Seksyen 1, 2, 4B dan 124C, iaitu sebarang aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen. Dalam bahasa Malaysia ini adalah kesalahan, saya baca. Barang siapa dengan apa-apa cara, secara langsung atau tidak langsung, melakukan aktiviti yang memudaratkan demokrasi berparlimen hendaklah dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh yang boleh sampai 20 tahun. Kalau wartawan masih lagi ingat, semasa sesi parlimen berlangsung, ada satu video yang telah viral, di mana bila disoal Tok Guru Hadi Awang, kita masih menghormati dia lah sebagai seorang alim Tok Guru, di perkarangan parlimen telah mengeluarkan kenyataan bahawa sebenarnya merupakan kewajipan Perikatan Nasional untuk menjatuhkan kerajaan yang ada. Dan it is the duty of Perikatan Nasional to bring down the present government. Saya telah membahaskan perkara itu di parlimen dan kita lihat kenyataan ini diulangi oleh beliau baru-baru ini semasa berucap dalam satu, saya percaya, kempen pilihan raya di Sendayan di Negeri Sembilan. Saya merasakan bahawa kenyataan ini adalah kenyataan yang tidak bertanggungjawab kerana kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang telah diilhamkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Beliau telah mengilhamkan kerajaan ini selepas beliau, tuanku, telah mengadap, iaitu Tan Sri Muhyiddin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pihak
tuan-tuan dan puan-puan masih lagi tahu, masih lagi ingat bahawa lebih kurang seminggu selepas pilihan raya selesai, kita masih tidak dapat menubuhkan kerajaan. Di atas kebijaksanaan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, kita telah berjaya menubuhkan kerajaan perpaduan setelah Perikatan Nasional mengingkari titah tuanku untuk menubuhkan kerajaan. Tuan-tuan masih lagi ingat kenyataan yang dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin di perkarangan rumah beliau, di mana dengan angkuh dan bokak beliau beserta dengan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional yang lain telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka menolak titah tuanku untuk menubuhkan kerajaan perpaduan. Kenapa sekarang Hadi Awang mengeluarkan kenyataan-kenyataan begini? Ini merupakan satu tindakan yang berunsur menghasut rakyat dan jelas sekali dalam istilah biasa boleh ditafsirkan sebagai tindakan yang menderhaka titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi saya di sini telah membuat laporan polis tadi kepada DIPD Timur Laut, dan saya telah menyeru pihak polis membuka siasatan di bawah Seksyen 124B dan 124C kerana kita masih lagi tinggal 3 atau 4 hari untuk pilihan raya. Saya di sini sekali lagi ingin menyeru pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional supaya berkempen dengan lebih berhemat lagi. Tolonglah berhenti menghasut rakyat, menipu dan juga menyebarkan perkara-perkara yang tidak benar. Sekarang juga tuan-tuan dan puan-puan tahu, kita juga telah membincangkan dan meluluskan Akta Anti Lompat Parti. Jelas sekali, sekiranya mana-mana pihak dalam kerajaan perpaduan meninggalkan kerajaan perpaduan, maka mereka juga akan hilang sama sekali kerusi dan kelayakan sebagai ahli parlimen. So saya di sini ingin menyatakan bahawa saya tidak berpuas hati dengan kenyataan yang telah dikeluarkan, dan saya minta supaya pihak polis menyiasat perkara ini kerana tindakan ini jelas sekali boleh mengganggu gugat demokrasi berparlimen, ketenteraman awam dan juga membawa kepada perkara-perkara seperti menyebabkan rusuhan dan sebagainya. So itu adalah kenyataan saya. Saya serahkan kepada pemimpin-pemimpin lain yang ingin komen. Anybody else? Okay. Ada apa-apa soalan? Ya, kita boleh berkempen. Memang kita boleh berkempen dengan cara yang berhemah seperti yang telah dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin kerajaan perpaduan. Kita berkempen di atas apa yang boleh ditawarkan oleh kerajaan perpaduan. Kita menawarkan keamanan, kemakmuran, kesejahteraan perpaduan di antara rakyat berbilang kaum. We are basically campaigning on what we have to offer. The candidates of the unity government offer peace, prosperity. We offer political stability. We offer what are the services we can do for the rakyat. Most important, we offer peace and unity in this country. It's a multiracial country. Dan juga tuanku telah bertitah dalam titah beliau, dalam pengalaman beliau menjadi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, 3 Perdana Menteri telah silih berganti. Dan beliau telah menyatakan, saya berharap ini adalah Perdana Menteri kita yang terakhir. If that is not clear to Tun Guru Hadi Awang, bayangkan, kita di dalam parti DAP Amanah
PKR dan juga UMNO berpegang, saya telah berulang kali dalam ceramah kita berkata kita berpegang kepada rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, nombor 1. Kesetiaan kepada raja dan negara. Kedua, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Saya menghormati Tok Guru Hadi Awang sebagai seorang Tok Guru. Saya telah berulang kali berkata, dua orang pemimpin politik yang menjadi ikon yang saya dewa-dewakan sehingga hari ini adalah Mendiang Kapal Singh dan Allahyarham Tok Guru Ning Aziz. Tok Guru Hadi Awang merupakan seorang pemimpin utama dalam parti PAS. Kenapakah beliau masih lagi cuba mengelirukan rakyat dengan kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab? Beliau tahu tidak boleh ada apa-apa pertukaran dalam kerajaan. Malahan Perdana Menteri telah mengadakan satu sidang akhbar, saya masih lagi ingat, bersama-sama dengan pemimpin lain, GPS, GRS, Amanah dan sebagainya, di mana semua parti-parti dalam kerajaan perpaduan telah mengukuhkan perpaduan, menyatakan kesetiakawanan mereka dan telah menyatakan dengan jelas kerajaan perpaduan akan kekal. Apa sahaja yang berlaku dalam pilihan raya negeri, kerajaan perpaduan akan terus kekal utuh untuk melaksanakan tanggungjawab kepada rakyat. Jadi tolonglah saya minta kepada, bukan saja itu, kalau kita lihat dalam laporan itu, satu lagi kenyataan juga telah dikeluarkan oleh Faizal Azumu, juga telah dilaporkan. Ini adalah kenyataan kedua oleh Faizal Azumu. Faizal Azumu yang hadir bersama telah berkata, ya, Datuk, if you look at dalam muka surat 3, saya muka surat 3 saya baca. Sementara itu mengulas mengenai naratif berlakunya perubahan di peringkat kerajaan pusat sekiranya PN pada PRN kali ini, Ahmad Faizal memberitahu ada proses undang-undang di negara ini yang membolehkan perkara itu. Macam-macam cara, walaupun negara kita ada anti lompat parti, tetapi ada proses undang-undang yang boleh dijalankan untuk menukar sesebuah kerajaan. Begitu juga dengan kerajaan negeri yang lain, ada proses perundangan mengikut perlembagaan yang boleh dibuat. Ini adalah satu perkara yang tidak benar, tidak berasas, menipu rakyat. Faizal Azumu, tolonglah tipu rakyat, tolonglah berhenti tipu rakyat. Memang di sisi undang-undang, tolonglah berhenti tipu rakyat. Memang mereka sudah tipulah, tapi tolonglah berhenti rayuan saya. Tindakan mereka mengatakan boleh menukar kerajaan persekutuan adalah tidak berasas, disebabkan oleh Akta Anti Lompat Parti. So itu saja. Ada apa-apa soalan lain? Atas perkara-perkara lain saya serahkan kepada calon-calon dan juga pengarah. Terbaik, itu dia sahabat semua. Hari ini kita mendengar sekali lagi, ya, YB Raya telah pun sebenarnya membuat laporan polis kepada beberapa individu, khususnya kepada Presiden Lebay PAS, iaitu Hadi Awang. Yang kita lihat, ya, hari demi hari semakin meroyan, hari demi hari semakin gilakan kuasa. Katanya kalau kalau mereka menang besar, mereka boleh rampas kerajaan. Kerajaan ini boleh jatuh. Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh ditumbangkan dan sebagainya. Di mana otak mereka ni sebenarnya? Hari-hari mau merampas kuasa, hari-hari meroyan untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan ini. Tidakkah mereka ingat bahawa kini kerajaan ini sudah begitu stabil, yang dimaukan oleh rakyat, yang telah dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, supaya kerajaan ini terus kekal, supaya mereka dapat memfokuskan agenda untuk membangunkan semula negara, untuk memulihkan ekonomi, membantu rakyat di luar sana. Tetapi, ya, malangnya sahabat semua, apa yang ada dalam fikiran pemimpin-pemimpin lebay-lebay PAS ini daripada Perikatan Nasional Bersatu dan juga PAS, tidak habis-habis untuk mahu bermimpi, ya, untuk menjatuhkan kerajaan ini sahabat semua. Itu sedikit tambahan daripada saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen.
Dan akhirnya izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Sekian, bye-bye.